Assalamualaikum, saya Lailatul Haja binti Zaini, pelajar SEM 8 daripada OUM Tanjung Malim. Untuk subjek kesastraan kanak-kanak, mengenai cerita rakyat, saya akan menceritakan kisah 3 pengembara yang lapar. Okay. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Saya Cikgu Laila akan menceritakan kisah 3 pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat bernama Kendi, Buyung dan Awang. Okey. Kendi, Buyung dan Awang sedang dalam perjalanan mengembara. Mereka mengembara di dalam hutan. Semasa mengembara, mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan bekalan yang mereka bawa tadi. Dan semasa mengembara, jika mereka bertemu dengan orang kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekalan dalam perjalanan mereka mengembara ke dalam hutan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu langsung dusun atau penduduk kampung. Mereka berhenti berehat di bawah sepohon pokok ara yang besar dan girendang. Okey, pohon ara. Diorang berehat. Mereka berehat di bawah pohon ara tersebut. Okey, Buyung, Kendi dan Awang. Okey. Ketiga-tiga sahabat ni, mereka yang mengembara ni, bekalan makanan dah habis. Dan mereka lapar dan tersangatlah lapar sebab dalam perjalanan mereka tak bertemu langsung dusun ataupun kampung. Tiba-tiba si Kendi dan si Buyung mulalah berangan dan menyatakan, hai, kalaulah ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan pada perdu pohon ara. Okey. Datang pula si Buyung. Buyung pula berkata, kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun aku sanggup habiskan, kata Buyung pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup. Apabila Awang pula bersuara. Awang mengatakan bahawa dia cukup hanya ada sepinggan nasi. Tapi pada Kendi dan Buyung, Kendi memerlukan sekawah nasi yang banyak sangat. Dan Buyung pula memerlukan 10 ekor ayam panggang. Tapi bagi Awang, dia hanya memerlukan sepinggan nasi yang mana boleh mengenyangkan perut si Awang. Tapi tidak pada kawan-kawan dia yang berdua ni. Okey. Kendi dan Buyung terus ketawa terbahak-bahak pada mendengar kata-kata Awang. Dengan sepinggan nasi, mana boleh kenyang? Perut kita sangat lapar. Ejek pula si Kendi dan Buyung angguk sahaja tanda setuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengari oleh pokok ara. Kisah ajaib. Pokok ara ni boleh dengar yang mereka berdua bercakap. Serta sahabat ini, mereka bertiga bercakap. Pokok ara ini dengar. Tiba-tiba pokok ara ni menggugurkan daunnya jatuh ke atas tanah tempat mereka bertiga ini berteduh. Plup. Kendi dan Awang, Buyung terdengar sesuatu benda yang terjatuh. Mereka mencari-cari di mana benda tersebut. Di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Lalu jumpa pula si Kendi. Kendi kata, ada sekawah nasi di bawah pohon ara tersebut. Ada sekawah nasi. Lalu tanpa memikirkan kawan yang lain, Kendi terus melahap nasi tersebut
dengan selahap-lahapnya. Manakala bagi si Buyung pula ternampak ayam panggang 10 ekor. Tetapi Buyung cuma memakan hanya seekor ayam panggang yang paling besar di bawah pohon ara tersebut. Buyung pula melaung dari arah timur serta-merta melilit air liurnya melihat ayam panggang yang sungguh banyak. Ada 10 ekor seperti yang diimpi-impikan tadi. Dan Buyung pun mengambil ayam yang paling besar. Dia makan dengan gelojoh dan sungguh gelojoh. Melihat pada keadaan Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang pun semakin pantas meredah semak mencari di mana jatuhnya nasi tadi. Mencari, dia pun jumpalah sepinggan nasi yang seperti diimpikan. Awang tersenyum dan mengucapkan rasa bersyukur kerana mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang berasa segar. Dia berehat semula di bawah pohon ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanan mereka. Kendi sendawa. Perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Kata si nasi kepada Kendi. Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami yang banyak ini? Tanya nasi itu. Jawab Kendi, aku sudah kenyang. Perut aku sudah penuh. Tiba-tiba nasi tersebut berkumpul mengejar si Kendi dan Kendi pun menjerit meminta tolong. Tolong. Nasi ini telah mematuk telah melangkupkan mangkuk kawahnya ke atas Kendi dan Kendi terperangkap di dalam mangkuk kawah nasi tersebut. Manakala si Buyung pula juga kekenyangan sebab dia hanya mampu makan seekor sahaja ayam panggang yang besar tadi. Ayam panggang yang besar yang nampak menyelerakan ini Buyung telah makan dan habis. Hanya satu ekor sahaja Buyung hanya mampu habiskan. Tiba-tiba 9 ekor lagi terbiar di tempat semak itu. Oleh kerana terlalu banyak makan ayam, Tekak Buyung berasa loya melihat saki-baki ayam panggang itu dan dia berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampak ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Kata ayam. Tiba-tiba tanya ayam itu. Sudah kenyang, kata Buyung. Makan seekor pun aku sudah muak, kata Buyung. Lalu tiba-tiba muncul 9 ekor ayam meneru mengejar Buyung di dalam semak dan mematuk-matuk Buyung. Buyung menggeletik dan melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan mimpi melihat semua perkara tersebut. Kendi terpekik-pekik terlolong. Buyung pula melompat-lompat berguling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya mampu melihat kejadian itu. Akhirnya, apabila sikap tamak telah menguasai Kendi dan Buyung, mereka terkorban apabila dipatuk dan terperangkap di bawah kawah. Buyung dipatuk ayam dan Kendi terperangkap di bawah tanah, di bawah kawah nasi tersebut. Awang tidak dapat buat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung terkorban. Tinggallah Awang seorang diri yang ada di bawah pohon ara ini. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan yang telah dihabiskan nasinya tadi. Pinggan ini
Dia ambil dan dia simpan. Awang ambil pinggan nasi yang telah bersih yang dia makan tadi. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan tersebut. Kata Awang kepada pinggan tersebut, pinggan ini mengingatkan aku supaya aku tidak menjadi orang yang sombong dan tambak. Makan biar berpada-pada supaya tidak membazir, kata Awang lalu beredar meninggalkan kawasan hutan tersebut. Untuk pengajaran dalam cerita ini, kita sebagai seorang murid, kita tak boleh tamak dengan apa yang kita ada. Cukup bersyukur dengan rezeki yang telah dikurniakan dan diberikan, dan kita tak perlu sombong dengan kawan-kawan kita yang lain, dan kita kena saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Okey, tamat kisah Cikgu Laila pada hari ini. Sekian, terima kasih.